Silakan Tuan Lee Chuan Hao yang berhormat Ipoh Timur. Soalan 3, Timbalan Speaker. Yang berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Pertua dan juga terima kasih yang berhormat sahabat saya daripada Ipoh Timur yang telah mengemukakan soalan pada pagi ini. Pusat Serantau Asia Tenggara bagi Mencegah Keganasan atau ringkasnya Siasat, SEARCCT, Siasat, berfungsi sebagai sebuah pusat latihan dan penyelidikan dalam bidang pencegahan keganasan. Justru keberkesanan siasat boleh dilihat menerusi peranannya dalam melaksanakan program-program latihan dan bina upaya, di samping terlibat dengan aktiviti penyelidikan, kesedaran awam serta pencegahan radikalisasi secara dalam talian menerusi penghasilan dan penyebaran naratif balas atau dengan naratif positif dengan izin digital counter messaging. Bagi tempoh Januari 2018 hingga Ogos 2023, Siasat telah melaksanakan 116 program yang memberi manfaat kepada 4,886 orang peserta daripada pelbagai kumpulan sasar seperti pegawai-pegawai kerajaan, penguatkuasa undang-undang dan masyarakat awam, termasuklah ahli akademik, golongan belia, pelajar universiti dan organisasi masyarakat sivil dengan izin Civil Society Organizations, CSOs, dari dalam dan luar negara. Daripada jumlah tersebut, 4,425 orang adalah peserta tempatan dan selebihnya adalah peserta antarabangsa. Program-program ini berjaya meningkatkan pengetahuan dan keupayaan para peserta dalam bidang pencegahan keganasan dan telah dilaksanakan dengan kerjasama pelbagai organisasi termasuklah agensi peneraju dalam bidang menentang keganasan, pihak swasta, institusi pendidikan, pertubuhan pemikir dengan izin think tanks dan CSOs dari dalam dan luar negara. Siasat juga telah memperkenalkan program syarahan bersiri University Lecture Series ULS yang bertujuan membina dengan izin mental firewall dalam kalangan pelajar IPTA dan IPTS agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan ideologi ekstremisme ganas. Selain itu, bengkel-bengkel khusus turut dianjurkan dengan menggunakan pendekatan rentas bidang seperti sukan bola keranjang, futsal, e-gaming dan seni sebagai wadah yang dapat memberi kesedaran dan membina kemahiran pencegahan ekstremisme ganas. Siasat juga telah melaksanakan kempen-kempen naratif positif yang memfokuskan nilai-nilai murni seperti perpaduan, belas kasihan dan toleransi sekaligus meningkatkan daya tahan digital, komuniti dan dalam media sosial, terutamanya Facebook pada 2019 hingga Disember 2022 dan diperluaskan kepada aplikasi Instagram, Twitter dan YouTube sejak 2019 dan TikTok dan Discord sejak 2022. Pada tahun ini, Siasat telah meraihkan ulang tahun ke-20 penubuhannya dengan izin dengan penganjuran Siasat International Conference yang bertemakan dengan izin Building Digital Resilience in Preventing and Countering Violent Extremism serta satu program belia iaitu Bengkel Serantau Sharing Together for Online Resilience Among Youth pada bulan Jun 2023. Siasat akan terus menggiatkan usaha-usaha untuk merancang dan melaksanakan program yang sentiasa peka terhadap arus perkembangan agar menjadi sebuah pusat latihan dan penyelidikan dalam bidang pencegahan keganasan. Usaha-usaha yang ini akan terus kita libatkan semua pihak atau pendekatan dengan izin Whole of Government and Whole of Society approaches. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat. Terima kasih, Timbalan Speaker. Jawapan mantap, menyeluruh dan mendalam. Namun saya mohon sedikit tambahan maklumat lah berkenaan dengan tadi disebutkan dan disenaraikan banyak program-program yang bersifat violent extremism. Saya nak mohon Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk memberi sedikit huraian tentang secara spesifik program-program apa
yang memang untuk menangani dan mendalami isu-isu violent extremism, dan juga sama ada pihak kementerian berhasrat untuk menambah penjawatan dan juga secara khususnya penyelidik dan researchers dengan izin berkenaan dengan non-violent extremism atau political extremism. Sebab isu ni non-NVE dengan political extremism semakin membiak dalam masyarakat kita. Sekian. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Memang banyak program-program yang telah pun dianjurkan oleh siasat. Antaranya kalau saya boleh tambah lagi sebagaimana Yang Berhormat minta tadi ialah kita juga mengadakan bengkel kimia, biologi, radiologi, nuklear dan bahan letupan. Terrorism Awareness and Medical Emergency Consequence Management Workshop. Kenapa kita buat program ini, Datuk Speaker? Ialah kita ingin memberikan bimbingan, latihan kepada para pegawai kita bagaimana untuk mengendalikan on medical emergency yang berkaitan dengan bahan letupan, kimia dan sebagainya. Ini penting. Dan kita juga telah mengadakan program-program lain seperti forum kenegaraan di mana kita sentiasa buat program ini setiap tahun pada bulan kemerdekaan, dan kita libatkan secara holistik para pelajar IPTA dan juga masyarakat sivil. Selain daripada itu, kita juga mengadakan Sports for Enhancing Resilience and Amplifying Social Inclusion dan program Sport in Enhancing and in Promoting Authentic Diversity for Unity. Ini juga program kita buat sentiasa kita melihat dan keperluan dan penglibatan semua pihak, termasuk juga Kementerian Belia dan Sukan, Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP dan perwakilan diplomatik asing. Kita juga buat program secara bersama untuk yang ini. Dan atas saranan Yang Berhormat tadi untuk kita menambah lagi beberapa research atau para pegawai di siasat ini, saya bersetuju. Memang ada keperluan untuk kita menambah penyelidik dan para pegawai untuk melancarkan lagi fungsi-fungsi, pelaksanaan fungsi-fungsi siasat di dalam Kementerian Luar Negeri. Jadi Yang Berhormat Datuk Speaker, sebahagian daripada program kita juga Yang Berhormat Ipoh Timur, kita juga menerbitkan beberapa jurnal, monograf, rencana dan kobek mesra sebagai didikan kepada masyarakat kita. Sekian dan terima kasih. Yang Berhormat, silakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya nak bertanya kepada Timbalan Menteri berkenaan dengan adakah pihak kerajaan ada hasrat untuk melihat beberapa undang yang berkaitan dengan keganasan ini, antaranya ialah Undang-Undang Akta Pencegahan Keganasan POTA 2015 dan juga Undang-Undang Langkah Khas Menentang Keganasan Akta Negara Asing Semata 2015. Jadi adakah pihak kerajaan berhasrat untuk menambah baik undang-undang keganasan yang ada dalam negara? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Kita melihat tentang keperluan itu dan Kementerian Luar Negeri akan sentiasa facilitate untuk memudahkan mana-mana agensi kerajaan yang terlibat. Dalam akta-akta yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi itu adalah akta di bawah agensi atau kementerian yang lain seperti MKN ataupun KDN. Tetapi jika ini diperlukan, kita sentiasa memberikan input, pandangan dan nasihat kepada mana-mana kementerian yang ingin menambah baik ataupun meminda barangkali tentang akta-akta yang sedia ada. Terima kasih.